Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Saya Dr. Nosia binti Bahari akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pendedahan Kemahiran Asas Unit Beruniform menggunakan Padlet dalam kalangan pelajar PISMP ambilan Jun 2019. Kajian ini telah dilakukan oleh saya Dr. Nosia binti Bahari dan rakan saya Cik Kristil Tan Aiting. Kami dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Pengenalan. Pada 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk semua negeri bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Dalam tempoh PKP, semua institusi pendidikan perlu ditutup dan para pendidik perlu mengajar secara dalam talian. Ini menuntut kreativiti para pendidik dalam menyampaikan ilmu dan kemahiran secara PDPR kepada pelajar. Kursus Co-Curriculum Unit Beruniform MPU 3062 adalah kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar. Hasil pembelajaran kursus ini ialah supaya pelajar dapat menguasai dan mempamerkan kemahiran-kemahiran asas dalam aktiviti semasa perkhemahan unit beruniform secara individu dan berkumpulan. Maka ini menjadi satu cabaran kepada kami untuk menyampaikan hasil pembelajaran tersebut semasa PKP. Jadi, satu alternatif yang berasaskan web atau teknologi yang boleh diaplikasikan secara dalam talian perlu digunakan bagi memastikan hasil pembelajaran MPU 3062 tercapai. Justru kami telah menggunakan Padlet sebagai wadah penyampaian hasil pembelajaran MPU 3062. Padlet merupakan aplikasi papan interaktif yang juga dikenali sebagai virtual wall atau dinding maya yang berfungsi sebagai ruang yang membolehkan pengguna dapat berkongsi maklumat seperti teks, grafik, animasi, video dan pautan URL dalam satu antarmuka. Padlet mempunyai kelebihan untuk membantu pelajar bagi meningkatkan kefahaman dan membantu pelajar mengingati satu-satu isi mata pelajaran. Tujuan kajian kami adalah untuk meninjau tahap persepsi pelajar terhadap aplikasi Padlet dalam membantu pelajar untuk mengetahui, memahami dan menguasai kemahiran asas bagi kursus unit beruniform. Objektif kajian pula adalah yang pertama adalah untuk menganalisis keberkesanan penggunaan Padlet dalam meningkatkan penguasaan kemahiran asas unit beruniform. Yang kedua adalah mengkaji keberkesanan Padlet dalam mewujudkan pembelajaran secara kolaboratif dan kooperatif di kalangan pelajar bagi kursus MPU 3062. Menurut Hamir Hamzah 2017, co-curriculum merupakan satu proses pembelajaran melalui aktiviti, gerak kerja dan pengalaman pendidikan terancang yang dilakukan di luar bilik darjah. Ia merupakan pembelajaran bukan akademik yang menekankan aspek-aspek tersirat seperti nilai murni, bakat, kepimpinan dan tanggungjawab atau peranan. Ia terdiri daripada unit beruniform, persatuan, sukan dan permainan. Menurut Hassan dan Roslan 2010, Ranjit 2009, Zaid et al. 2008 dan Ahmad dan Hisham 2009, penglibatan pelajar di dalam aktiviti co-curriculum memberi kesan dalam meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Ia dapat membina personaliti individu yang positif dan membantu meningkatkan keterampilan individu. Jumali et al. 2011, Ahmad bin Esa Hisham
bin Jamaluddin 2019 menyatakan aktiviti kokurikulum yang dijalankan adalah berfungsi sebagai pelengkap kepada proses keilmuan dengan tujuan membina sahsia dan kemahiran insaniah pelajar bagi mewujudkan modal insan yang berkualiti. Aplikasi Padlet. Aplikasi Padlet merupakan satu aplikasi percuma di internet yang boleh digunakan sebagai medium PDP secara maya. Ia boleh dicapai di pautan https://www.padlet.com. Fisher 2017 menyatakan Padlet merupakan satu papan buletin yang paling mudah digunakan semasa berkolaboratif dan boleh dicapai secara dalam talian. Ambarita 2021 pula menyatakan bahawa Padlet boleh dijadikan sebagai salah satu alat alternatif dalam PDP secara dalam talian pada masa pandemik COVID-19. Pembelajaran MPU 3062 dijalankan melalui Google Classroom. Segala aktiviti akan dimasukkan di dalam Google Classroom. Perbincangan secara bersemuka dijalankan melalui secara dalam talian dengan menggunakan Google Meet. Selain daripada aktiviti dimasukkan ke dalam Google Classroom, aktiviti kemahiran juga dimasukkan ke dalam Padlet melalui pautan yang telah disediakan. Ini merupakan Padlet yang telah disediakan oleh kami. Pelajar akan memuat naik video kemahiran asas yang telah dipelajari ke dalam Padlet ini. Pensyarah juga boleh memuat naik video pengajaran kemahiran asas di dalam Padlet ini. Melalui Padlet ini, pelajar akan berinteraksi antara sesama mereka dengan mencatat komen yang terdapat di dalam Padlet. Dalam Padlet ini, pelajar akan berkongsi kemahiran, berkolaboratif dan berkooperatif antara sesama mereka atau dengan individu lain. Kajian kuantitatif berbentuk tinjauan merupakan reka bentuk bagi kajian ini. Borang soal selidik 5 skala Likert telah digunakan sebagai instrumen kajian. Sebanyak 19 item soalan telah dibina. Item soalan tersebut merupakan ubah suaian daripada David, Alias dan Siraj 2015 dan Megat Muhammad Zainuddin, Muhammad Azmi, Muhammad Yusof, Sharif dan Wan Hassan 2020 serta telah dirujuk kepada pensyarah kokurikulum berpengalaman untuk mendapatkan keabsahan soalan yang diberi. Seramai 37 orang pelajar PISMP ambilan Jun 2011 telah menjadi responden bagi kajian ini. Kami telah mengguna perisian SPSS versi 22.0 untuk mencari nilai alfa Cronbach, nilai min dan sisihan piawai. Menurut Zaidatun et al. 2003, nilai alfa Cronbach yang bernilai kurang daripada 0.60 menunjukkan bahawa soalan yang dibina mempunyai kebolehpercayaan yang rendah dan perlu diubah. Jika bernilai di antara 0.60 hingga 0.80, soalan yang dibina boleh diterima, dan jika ia lebih daripada 0.80, menunjukkan bahawa soalan yang dibina mempunyai kebolehpercayaan yang baik. Bagi interpretasi skor min pula, Jamil 2002 menyatakan bahawa jika skor min di antara 1 hingga 2.33 menunjukkan bahawa skor min berada dalam situasi rendah. Dan jika tinggi, ia berada di antara 3.67 hingga 5.0.
Kajian ini menunjukkan bahawa nilai min yang tertinggi terhadap kebolehgunaan Padlet dalam kajian ini ditunjukkan oleh item 3 iaitu Padlet memudahkan perkongsian idea atau pengetahuan pelajar dengan min sebanyak 4.88 dan sisihan piawai sebanyak 0.33. Item 2 iaitu Padlet membolehkan pembelajaran kemahiran baharu menunjukkan min sebanyak 4.84 dengan sisihan piawai sebanyak 0.37. Item 7 pula iaitu Padlet membolehkan kemahiran secara kolaboratif menunjukkan min sebanyak 4.84 dengan sisihan piawai sebanyak 0.37. Item 9 iaitu Padlet meningkatkan kemahiran asas unit beruniform pelajar menunjukkan min yang tinggi iaitu min sebanyak 4.80 dengan sisihan piawai sebanyak 0.41. Padlet juga berupaya membantu pelajar mempamerkan kemahiran unit beruniform dengan min sebanyak 4.80 dengan sisihan piawai sebanyak 0.41 dan ia ditunjukkan oleh item 10. Item 16 iaitu Padlet dapat membantu pelajar dalam memahami satu kemahiran unit beruniform ditunjukkan dengan min sebanyak 4.80 dan sisihan piawai sebanyak 0.41. Kajian ini menunjukkan item soalan memperolehi nilai alfa 0.82 iaitu berada pada kebolehpercayaan yang baik dan boleh diterima. Min keseluruhan bagi kajian ini adalah sebanyak 4.75 dengan sisihan piawai bernilai 0.45. Maka ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa Padlet dapat membantu pelajar mempamer, memahami, menguasai dan memperkembangkan kemahiran unit beruniform. Kesimpulannya, aplikasi Padlet amat sesuai digunakan dalam membantu pelajar untuk mengetahui, memahami dan menguasai serta memperkembangkan ilmu dan kemahiran asas bagi kursus unit beruniform. Pelajar dapat berkolaboratif dan belajar secara kooperatif dengan rakan apabila menggunakan Padlet dalam sesi pembelajaran secara maya. Aplikasi Padlet sebagai media e-pembelajaran berpotensi dan bersesuaian serta wajar dilaksanakan bagi kursus-kursus ko-kurikulum yang ditawarkan di IPG. Cadangan kajian seterusnya pula, kami mencadangkan agar kajian seterusnya dilakukan terhadap kumpulan pelajar yang berlainan usia, pengalaman dan tahap pemikiran. Ini bertujuan untuk melihat perbandingan penerimaan penggunaan Padlet ini. Selain itu, kajian penggunaan Padlet bagi subjek ko-kurikulum yang lain juga boleh dilakukan bagi mencari kesesuaian kegunaan Padlet bagi subjek yang berlainan. Ini merupakan rujukan yang telah digunakan oleh kami semasa menjalankan kajian ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.